Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sebelum ni kita dah belajar dalam topik graf. Yang terakhir adalah isomorphic graph. Dan untuk mengatakan satu graf itu ada isomorphic, kita kena uji 3 perkara lah. Yang pertama kita kena semak sama ada dia mempunyai same number of vertices, kemudian same number of edge dan same degree of vertices. Jadi kalau tiga-tiga syarat ni dipenuhi, satu graf itu akan dikatakan sebagai isomorphic graph. Seterusnya hari ini kita akan tengok topik graf lagi, iaitu Euler path dan juga Euler circuit. Untuk Euler path ada 2 syarat, untuk Euler circuit pun ada 2 syarat. Untuk Euler path, a continuous path that passes through every edge. Kita dah tahu edge adalah kita ada vertex. Contoh kita ada vertex A, kemudian kita ada vertex B. Yang menghubungkan vertex A dan B kita kenali sebagai edge. Once and only one, maksud dia boleh lalu sekali sahaja. Kemudian yang paling mudah kita tengok adalah must exactly 2 odd vertices. Mesti ada dua odd yang ganjil, yang even genap, odd ialah yang ganjil, vertis yang ganjil, mesti ada 2. Kemudian untuk Euler circuit, syarat dia Euler path begins, path dia tadi begin and end at the same vertex. Jadi dia mula, contoh 3, dia mula dan tamat pada tempat yang sama. Jadi sini dia mula dan sini dia tamat. Ini yang simple lah kalau 3. Mula dan tamat pada vertex yang sama. Kemudian syarat kedua, each vertex of the graph has even degree. Degree dia mesti even. Even di sini genap lah. Each vertex of the graph has even degree. Jadi macam ni, 2 degree dia kan. Jadi dia boleh dikatakan sebagai Euler circuit lah. Itu untuk takrifan. Kita tengok pada contoh yang dipaparkan. Yang pertama ni, jadi yang pertama ni soalan dia, do they contain Euler path, Euler circuit or neither? Jadi untuk pertama ni dia adalah Euler circuit. Kenapa Euler circuit? Sebab Euler circuit syarat dia adalah semua degree-nya adalah even. Kita tengok degree yang ni. Degree ni 4, degree yang ni 4, degree yang ni 4, degree ni pun 4, degree ni 4. Semua vertex-nya mempunyai degree yang genap. Semuanya adalah 4. Syarat dia yang pertama, have even degree. Jadi ini ialah Euler circuit. Kemudian Euler circuit juga dia mesti bermula, circuitnya mesti bermula dan tamat pada vertex yang sama. Contoh kita mula di sini. Mula di sini, jadi kita tengok circuit dia, saya pusing, lalu semua vertex sampai di sini, saya masuk dalam, lalu vertex juga, lalu semua vertex dan tamat pada tempat yang sama. Jadi ini membuktikan graf kita yang pertama ni adalah Euler circuit. Untuk graf yang kedua ni, dia adalah Euler path. Kenapa Euler path? Yang pertama kita tengok kita tengok dia punya degree dia ni 2,
Ini 2. Di sini kita akan tengok 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi syarat dia ada 2. Jika ada 2 odd vertices, dia adalah Euler path. Okay. Okay. Apakah pathnya? Untuk Euler path, dia berbeza dengan Euler circuit. Kalau Euler circuit, dia mesti bermula dan tamat pada vertex yang sama. Untuk Euler path, dia mesti bermula dan tamat pada vertex yang berbeza. Jadi kita tengok, okey, jadi kat mana kita nak mula? Kita mulakan pada degree yang ganjil. Jadi kita mula di sini. Okey, saya mulakan. Dia akan lalu semua vertex. Lalu semua vertex. Okey, di sini sama ada kita boleh terus ataupun kita masuk sini, sama je. Lalu semua vertex. Dan dia akan tamat di sini. Sini kita mula dan sini kita tamat. Okay, kalau kita mula, okay, contoh saya buat sekali lagi. Sini, saya mula sini sama, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Saya naik sini, naik sini. Dia akan tamat juga pada tempat yang berbeza. Jadi dia adalah Euler path. Okay, untuk graf yang ketiga, kita akan kita akan senaraikan dia punya degree dia. 1, 2, 3. Ini 3, 3, 1, 2, 3. Ini 3, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Dan ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kat sini kita tengok graf ni tiada odd vertices, ganjil tak ada. Dia ada 3 kan? Syarat dia sepatutnya 2 saja. Kalau 2 odd. Okey. Kemudian dan tiada even. Dia ada 1 je even. Jadi kalau kita jumpa graf begini, dia tak memenuhi syarat EP, Euler path dan juga EC, Euler circuit. Jadi ini kita katakan sebagai neither lah. Kedua-duanya bukan. Okey. Yang penting kita tahulah. Kita tahu apa yang dinamakan sebagai degree of vertex. Okey. Yang menghubungkan, path yang menghubungkan degree of vertex. Okay. Untuk Euler path, Euler circuit, kita tengok pada vertices dia, vertex dan juga edge dia. Jadi untuk yang keempat pun kita, yang graf yang keempat ni pun daripada exercise tadi, kita pun langkah pertama kita senaraikan degree dia. Satu, okey, yang ni 2, yang ni 2, yang ni 2. Yang ini 2. Ini ada 2. Sini ada 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kalau kita tengok sini, dia tiada semua genap. Jadi dia bukan Euler circuit. Kemudian untuk ada tak yang ganjil? Ganjil ada, tapi ada 1, 2, 3, 4. Tapi untuk Euler path, dia kena ada 2 saja yang ganjil. Jadi dua-dua syarat tu tak dipenuhi. Jadi dia bukan Euler circuit. Dia bukan Euler path. Jadi kita katakan graf ni sebagai neither. Okey, kedua-duanya bukan. Jadi untuk graf kita yang kelima, seperti dalam contoh latihan, kita tengok sama dia adalah Euler circuit ataupun Euler path. Jadi langkah pertama kita senaraikan number of degree. 1, 2, 3, 1, 2. Ni ada 3, sini ada 2. Okey. Kemudian sini ada 2, sini ada 2, sini ada 2, sini ada 2. Okey, sini ada 1, 2, 3, 4. Sini ada 4. Sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4. 2. Kita ada 2 sini. 2 yang odd. Jadi kalau 2 odd, kita dah tahu dia adalah Euler path.
Saya tak nampak tadi. Okay. Ada 2 odd vertices. Jadi dia adalah Euler path. Okay, jadi saya akan tunjukkan apakah pathnya. Jadi untuk tunjukkan pathnya, dia mesti bermula pada vertex yang negatif, yang ganjil lah. Bukan negatif, ganjil . Jadi contoh saya buat sini, dia bermula di sini, sini mula. Dan untuk Euler path, dia mesti bermula dan tamat pada vertex yang berbeza. Jadi mula di sini, saya letak sini M sebagai mula. Okay, sini mula. Jadi saya lalu sini. Dia mesti lalu semua vertex sekali. Okey. Dia bukan lalu semua vertex sekali. Dia mesti lalu H. H garisan ni. Sekali sahaja. Vertex tak apa. Okay. Lalu H ni mesti sekali sahaja. Jadi kalau tengok tadi, dia lalu sekali sahaja. Saya ulang kan. Saya ulang. Dia lalu sekali sahaja. Dia mula di sini. Lalu semua H sekali sahaja. Dia banyak pilihan ni. Tadi saya buat sini. Okay, saya lalu balik. Okay, tiada yang lalu H-nya 2 kali. Jadi di sini dia tamat. Jadi kita namakan graf ni sebagai Euler, mempunyai Euler path. Okay, kita tengok latihan kita yang ke-6 dari soalan tadi. Dari contoh tadi, kita tengok sama ada dia mempunyai, dia adalah Euler path ataupun atau Euler circuit ataupun neither. Jadi langkah pertama untuk menentukan dia sama ada EP, EC ataupun kedua-duanya bukan, kita senaraikan degree of vertex. Okay, degree of vertex ini 2, ini 2. Kita senaraikan yang mudah lah, yang senang kita nampak . Jadi sini kita nampak 1, 2, 3, 4. Okay, sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kat sini kita dah nampak dah ada 2 odd vertices. Jadi kalau ada 2 odd vertices, kita namakan graf ni sebagai Euler path. Okay. Dan untuk tengok path ni mana? Jadi Euler path dia mesti ada path lah. Jadi untuk test path dia mesti bermula yang terbaik lah. Dia mesti bermula pada vertex yang ganjil. Okay. Dan dia mesti lalu semua vertex, tapi dia tak boleh lalu H ni lebih daripada sekali. Dia mesti lalu sekali sahaja. Dan dia mesti bermula dan tamat pada vertex yang berbeza. Okay. Saya akan tunjukkan di manakah laluannya. Okay. Jadi saya akan tunjukkan manakah pathnya, sebab tadi kita dah tahu dia adalah Euler path dan bukan Euler circuit, bukan kedua-duanya lah. Jadi mesti ada pathnya. Jadi pathnya kita akan mula pada yang vertex ganjil. Jadi pergi sini, dia lalu semua vertex dan dia tak boleh lalu H lebih daripada sekali. Okey, di sini. Dan kalau tengok tadi, dia bermula di sini, tamat di sini. Jadi syarat EP ada 2 odd vertices, mula dan tamat pada vertex yang berbeza, dan dia tak lalu pada H lebih daripada sekali. Jadi seterusnya cuba kita tengok contoh yang ada kat depan ni, yang dipaparkan ni. Soalannya, does the graph below have an Euler circuit? Adakah dia mempunyai Euler circuit? Jadi apakah syarat Euler circuit? Untuk tahu, kita senaraikan degree of vertex. Okay. Untuk H ni, degree of vertex dia adalah 2. 2. Untuk B
B degree vertex dia 1, 2, 3, 4. Untuk A 1, 2, 3, 4. Untuk C 1, 2, 3, 4. Untuk D 1, 2, 3, 4. Untuk E 1, 2, 3, 4. Untuk F 1, 2. 2. Untuk G adalah 2. Jadi kalau kita tengok, okay, kalau kita tengok semua adalah genap. Jadi kalau semua genap, dia adalah Euler circuit lah. Dia adalah Euler circuit. Berbeza dengan Euler path. Euler path dia mesti ada 2 vertex yang ganjil, odd. Jadi manakah circuitnya? Jadi untuk Euler circuit dia mesti bermula dan tamat pada vertex yang sama. Untuk Euler path dia mesti mula dan tamat pada vertex yang berbeza. Okey, jadi yang ni untuk graf ni EC, Euler circuit. Jadi saya mulakan di sini Saya mula di sini. Dan saya tunjukkan circuitnya. Mesti lalu semua edge sekali sahaja. Vertex tak apa. Okey. Saya lalu semua edge sekali sahaja. Tiada edge yang berulang. Jadi dia tamat pada vertex yang sama. Jadi ini adalah Euler circuit tadi. Jadi seterusnya kita tengok pula untuk topik graf ni Hamilton path dan juga Hamilton circuit. Okey, kita mungkin untuk apa mudah saya namakan sebagai HP dan juga HC. Okey, apakah syarat bagi Hamilton path? Syarat bagi Hamilton path, a path that include each vertex. Okay, each vertex of the graph once and only. Okay, kalau EC, each H, dia berbeza. H adalah garisan yang menghubungkan vertex. Tapi untuk Hamilton path, each vertex hanya sekali saja boleh dilalui. Okay, apakah syarat bagi Hamilton circuit? A circuit that include each vertex of the graph once. Kemudian ini syarat yang hampir samalah dengan Euler circuit tadi. Euler circuit begin and end at the same vertex. Itu syarat bagi Hamilton path dan juga Hamilton circuit. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh Hamilton path dan juga contoh Hamilton circuit. Ya, jadi di sini kita ada 4 contoh G1, G2 dan 3. G1, G2 dan juga G3. Kita kena tentukan sama ada dia adalah Hamilton circuit ataupun Hamilton path. Okay. Jadi yang pertama ni untuk G1 ni kita dah tahu tadi untuk Hamilton kita tengok pada vertex. Untuk Euler kita tengok pada H. Jadi yang ini kita tak boleh kita tak boleh tentukan bilangan degree, tak perlu. Jadi di sini kita kena cuba lah. Kita dah tahu kalau kita tengok yang pertama ni A, B, C, D. Jadi kita bermula di sini. Contoh kalau saya mula sini, mula B pun boleh. Okay. Dia mesti lalu semua vertex sekali. Dan kalau kita tengok dia akan bermula dan tamat tempat yang sama, vertex yang sama. Jadi kalau kita tengok balik nota kita sebelum ni, jika dia menghubungkan semua vertex ni, dia bermula pada vertex dan mula dan tamat pada vertex yang sama, jadi kita katakan sebagai Hamilton circuit. Graf ni kita namakan sebagai Hamilton circuit. Okey, untuk yang kedua G2 ni, kalau kita tengok kita tak boleh, kalau kita tengok dia tak akan ada satu keadaan kalau kita lalu semua H ni pada tempat yang sama, vertex ni pada tempat yang sama, ataupun kalau saya buat sini
kita tak akan jumpa satu keadaan dia sorry, saya lalu situ dulu. Kan? Okey. Katakan kalau saya lalu sini, lalu sini, lalu sini, lalu sini, lalu sini. Dia tak akan ada tempat mula dan tamat yang sama. Jadi kalau kita jumpa keadaan macam ni, kita namakan graf ini sebagai Hamilton path. Dan kita kena ingat, saya ulang sekali lagi, untuk Hamilton path, semua vertex mesti hanya boleh dilalui sebanyak sekali sahaja. Kecuali mula dengan tamat lah. Mula dengan tamat tu dia tak lalu, dia cuma bertemu. Okay? Jadi kalau Hamilton circuit, dia akan mula tamat pada vertex yang sama. Untuk Hamilton path, dia akan mula dan tamat pada vertex yang berbeza. Okay, seterusnya kita tengok graf kita yang ketiga. Kita kena cuba, ada tak tempat, ada tak keadaan kita boleh bermula. Contoh saya mula sini. Mula, lalu semua vertex. Memang lalu. Tapi keadaan ni, dia mula sini, tamat sini, tapi dah tertinggal sini. Tak boleh. Okey? Tak boleh. Kemudian, boleh tak, dia memang mula dengan tamat pada tempat yang berbeza. Jadi kalau tak ada yang ni, kita boleh namakan sebagai Hamilton path lah. Tapi kita tak boleh tinggal vertex ni. Jadi dia bukan HP. Hamilton path. Okey, bukan. Kemudian kita uji untuk syarat lain. Adakah dia Hamilton circuit? Hamilton circuit dia mesti mula dan tamat pada vertex yang sama. Contoh saya ni, mula kat sini. Lalu saya ubah. Ini kita kena cubalah. Untuk Hamilton ni kita kena cuba. Kalau untuk Euler tadi, kita senaraikan degree dia. Di situ kita nampak genap ataupun ganjil. Saya lalu sini, lalu vertex, lalu vertex, lalu vertex, lalu vertex. Pun sama, kita tertinggal yang ni. Pun tak boleh. Jadi dia pun bukan Hamilton circuit. Neither lah. Okay? Jadi untuk Hamilton. Jadi sambungan kita yang kita tinggalkan minggu lepas adalah trees. Jadi kita ulang sedikit sebelum kita tengok pada Prim's algorithm dan juga Kruskal algorithm. Kita tengok pada trees. Apakah yang dimaksudkan dengan spanning trees? Spanning trees adalah, sini saya dah share kan. Saya tulis sini, saya ambil di sini. A spanning tree is a tree that connects all vertices. All vertices kita dah tahu. Vertices of a graph with the minimum, yang paling sikit possible of h. H ialah yang menyambungkan lah, garis yang menyambungkan vertices. Spanning trees always connected. Jadi semua vertex mesti connected. Dan yang penting, dan spanning tree never contain a cycle. Okay, jadi kalau kita tengok sini, ada cycle kat sini. Ada cycle lah. Kat sini ada cycle C, D, A. Ada cycle. Jadi ni bukan spanning trees lah. Ini contoh. Nanti kita tengok macam mana kita nak jadikan graf ni sebagai spanning trees. Okay. A spanning tree is always defined for a graph and it is always a subset of that graph. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Contoh ni yang ni lah. Contoh ini. Example ni. Find the spanning trees of the following graph. Jadi untuk jadikan sebagai spanning trees, kita ada satu formula. Okay. Formula iaitu M tolak N tambah 1. Di mana M adalah number of edge, garis yang menghubungkan vertex, dan juga number of vertex. Jadi kalau kita tengok contoh di sini, M kita, contoh di sini, M kita adalah number of edge. Kita ada number of edge kita ada 1.
2, 3, 4, 5. Dia kata 5H. 5 tolak N. N ialah vertex kita. Vertex kita 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Tambah. Ni formula dia tambah 1 lah. Jadi kita dapat 5 tolak 5 kosong tambah 1, 1. Jadi kita ada 1. Jadi 1 kita boleh, kita kena buang 1. Kena buang 1H untuk jadikan dia sebagai spanning trees. Okey. Jadi kita sambung. Jadi daripada formula ni tadi, kita dah tahu kita kena buang 1. Jadi kita buang yang mana? Jadi kita kena ingat basic connected. Kita tak boleh buang CE. Sebab kalau kita buang CE, E dah terpisah. Kita tak boleh buang BC. Kalau kita buang BC, dah terpisah B. Jadi yang kita boleh buang ini. Ini boleh buang. Jadi spanning trees kita adalah BC, CE, CD dan juga DA. Okey, itu yang pertama. Dia ada banyak kemungkinan lah. Kat sini ada 3. Jadi kita boleh buang pertama. Kemudian yang kedua, kita boleh buang. Tadi kita buang CE, kita boleh buang CD. CD pun boleh buang. Okey, kita masih ada BC, kita ada CE, kita ada CA dan juga kita ada AD. Okey, dan yang ketiga kita boleh buang, saya padam. Di padang hijau, kita buat nama lain, kita boleh buang AD. Jika kita buang AD, spanning trees kita adalah BC, CE, CD dan juga CA atau AC. Okay, yang itu kita kena senaraikan lah. Okay, spanning trees kita. Jadi, kalau kita tengok sini, trees connect all vertices. Jadi kalau kita tengok tadi, kita buang satu persatu tadi, connected lagi lah. Masih connected. Kemudian, ni kat sini just a spanning trees is always connected. Never contain a cycle. Dan bila kita buang satu persatu tadi, kita kita masih lagi tak ada cycle lah. Kita dah hapuskan cycle yang ada. Jadi kat sini kita ada berapa spanning trees tadi? Kita ada 3 lah. Saya warnakan semula spanning trees kita. Ini 1, ini 2. Kalau kita bezakan dengan warna lah. Okey. Ini tadi kita buang kuning kan? Spanning trees kita sini. Ini kita buang yang kuning. Okay, kemudian satu lagi spanning trees kita tadi kalau kita buang yang merah. Ini kita buang spanning trees kita jadi yang ni. Kita ada 3 keadaan untuk spanning trees kita. Okey. Jadi seterusnya kita akan tengok minimal spanning trees using Prim's algorithm. Jadi kita ada 2 algorithm yang kita kena tahu. Yang pertama adalah Prim. Yang kedua nanti kita akan tengok Kruskal. Jadi dia ada 3 step. Untuk Prim ada 3 step. Untuk Kruskal pun ada 3 step. Jadi step yang pertama, find number of remove edge. Formula dia tetap M tolak N tambah 1. Kemudian kita susun. Arrange edge. Kena tu saya kata di awal pembelajaran kita. Edge dengan vertex. Kita kena tahu edge ialah yang menghubungkan vertex in decreasing order. Susunan menurun. Weight dia. Dia ada pemberat dia. Jadi graf kita sepatutnya akan ada pemberat lah. Jadi kita kena susun dia secara menurun. Daripada yang besar kepada yang kecil. Kemudian langkah ketiga kita delete. Delete each edge that does not disconnect. Kita delete mana-mana edge yang jika kita delete dia tak akan menyebabkan graf kita terputus. Okay? Jika kita buat 3 step ni kita akan dapat minimal spanning trees menggunakan Prim's algorithm. Nanti kita akan tengok contoh lah. Okey, seterusnya kita tengok pada contoh yang dipaparkan ni. Find the minimal spanning tree of the graph using Prim's algorithm. Okay, jadi yang pertama, langkah pertama kita masukkan formula lah. Okay, jadi kita tengok berapa yang kita nak buang kan. Jadi formula kita adalah M tolak N tambah
1. Berapa yang kita kena buang? Remove H kita. Jadi M tolak N tolak 1. Jadi kita M kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, M kita ada 9. Tolak N kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tolak 6 tambah 1. Jadi kita akan dapat tambah 1 kan. Kita akan dapat 9 tolak 6, 3 tambah 1, 4. Jadi kita kena buang 4H. 4H. Jadi untuk buang H-nya kita kena, langkah kedua kita susun lah. Kita susun. Okey, kalau ikut yang kita tengok tadi, sebelum ni tadi, kita kena susun pemberat ni daripada rendah, daripada tinggi. Decreasing kan. Decreasing daripada yang tinggi kepada yang rendah. Jadi yang pertama kita ada BC. Kita ada 6. Kemudian kita ada BC. Kemudian kita ada, kalau sama kita boleh letak di mana-mana. Okay, kita ada BD. 5. Kemudian kita ada satu lagi EC. CE, EC samalah ya. Tak kisah ya. EC. Kita ada 5. EC kita ada 5. Kemudian kita tengok lagi, kita ada 4 di sini. 4 EF. Kita ada EF. Okey, EF. Weight dia adalah 4. Okey, kemudian 3. 3 AD. 3. Kemudian kita ada 2. Okey, CF. CF. Kita ada 2. Kita ada AB. AB. Kita ada DE. Dan kita ada BE. Okey, beratnya, weight dia adalah 1, 1, 1. Jadi kita susun cara decreasing daripada yang besar pada yang kecil. Okey. Jadi langkah yang ketiga adalah kita lukis semula. Kita lukis semula graf kita ni. Dan dengan keadaan kita akan buang part H. Sebab untuk kita nak cari minimal spanning trees. Jadi kita kena buanglah BC. Okey. Kita akan tengok satu per satu ya. Saya delete dulu. Jadi kita akan mulakan, kita buat yang pertama kita buat yang pertama BC. Kita buang BC. H kita buang kan. Sebab number of H kita kena buang adalah 4. Kita buang BC. Kita buang sini. Okey, bila kita buang kita tengok ada putus tak? Okey, B dia tak putus lagi kan? Okey, boleh. BC kita buang. Okey. Saya letak sinilah. Saya letak sini. Maksudnya saya buang ini ya. Maksudnya saya dah buang BC. Okey, kemudian kita buang pula BD. BD. Sebab kita buang, okey, buang BD. Dah putus tak? Okey, tak ada putus kan? Jadi boleh. Buang BD pun boleh. Kemudian yang seterusnya buang EC. Buang EC boleh? Tak ada putus? Boleh buang EC. Okey, yang seterusnya satu lagi. EF. Okey, buang EF. Okey, kalau tengok sini, kalau saya buang EF, F ni takkan terputus. F ni dia terputus. Sebab dia tak, di sini dah kita buang satu, sini pun dia terputus kat sini. Dia tak bersambung dah ni. Okey, dia terputus sini kan sebab kita buang EF. Sini dah buang dah tadi. Jadi dia terputus. Jadi kita tak boleh buang EF ni, tak boleh. Okey, jadi EF ni tak boleh buang. Okey, jadi EF tak boleh buang. Kita padam. EF tak boleh buang. Okey, EF tak boleh buang. Kita tengok pada berikutnya. Kita tengok pada yang berikutnya. Saya warna beza. Okey, AD. Kita tengok AD. AD boleh. Okey, kita buang AD. Jadi dia tak menyebabkan
trace kita terputus. Jadi kita dah buang 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita dah dapat spanning trace lah. Jadi spanning trace kita adalah kita campurlah semua. Okey, apa yang kita campurkan? Kita campurkan. Saya gunakan warna hijau pula. Apa yang tinggal? Kita campurkan. Spanning trace kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tertinggal tak ada. Jadi kita senaraikanlah. Okey, spanning trace kita adalah, kita kena tulislah ni Kita kena tulis kita kena lukis mulalah tanpa ada yang pangkah ni. Maksudnya kita lukis mula tak ada ni. Kita lukis mula tak ada ni. Kita lukis mula tak ada garisan ni, H ni. Okey. Jadi spanning trace kita adalah AB, weight dia 1 campur 1 campur 1 campur 4 campur 2. Jadi kita akan dapat 1, 2, 3 campur 4, 7, 9. Jadi spanning trace kita yang 3 ni ni saya tanda tadi. Jadi 3 minimal ST kita, spanning trace kita adalah 9. Sebab soalan tadi find the minimal spanning trace. Jadi spanning trace, minimal spanning trace kita adalah 9. Kalau ditanya apakah spanning trace tersebut, inilah graf tersebut. AB kena senaraikanlah. AB lukislah, sorry kita lukis balik. Ni dah lukis tadi kan, spanning trace. Okey, itu bagaimana kita nak mencari minimal spanning trace menggunakan Prim algorithm. Langkah pertama, kita cari number of remove H. Formula dia M tolak N tambah 1. Yang kedua, kita susun dalam tertib menurun. Okey, dah menurun. Apa yang menurun? Dia punya pemberat bagi setiap H dalam tertib menurun. Yang ketiga, kita lukis semula graf kita mengikut susunan yang pertama. Yang pertama kita buang. Kita buang C. Boleh tak? Kalau terputus tak boleh. Kita skip. Jika tak boleh. Jika boleh kita buang. Bermula pada yang paling besar sehingga yang paling kecil. Sampai berapa? Sampai 4 sahaja. Sebab remove H kita ada 4. 4 sahaja. Jika dah remove 4 kita berhenti. Jangan buanglah yang lain tu. Jadi spanning trace kita adalah 4 campur 2 campur 1 campur 1. Grafnya, nilai grafnya. Okey, itu Prim's algorithm. Jadi seterusnya kita tengok pula kaedah kedua untuk mencari mencari minimal spanning trace. Okey, yang pertama tadi Prim's algorithm, yang kedua ni adalah Kruskal algorithm, dan dia sama dengan Prim dia ada 3 step. Yang pertama, find the number of remaining H. Formula dia N tolak 1. Kemudian yang langkah kedua, kita arrange H in increasing. Ini menaik. Kalau Prim tadi menurun, decreasing. Ini menaik. Daripada rendah kepada yang tinggi weightnya. Kemudian yang ketiga kita add. Kita buat satu persatu. Add each H satu persatu dengan syarat does not disconnect the graph until the remaining H dan no cycle. Pastikan no cycle. Tiada cycle yang terbentuk lah jika kita add H nanti. Itu untuk Kruskal algorithm. 3 juga langkah yang kita kena ikut. Kita akan tengok contoh ya. Okey, jadi kita tengok contoh. Kita ada satu contoh di sini. Find the minimal spanning tree. Minimal, masih lagi minimal. Okey. Using Kruskal algorithm. Jadi langkah pertama kita tengok removing H kita. Berapa yang kita nak buang? Jadi formula dia adalah N tolak 1. Jadi N kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 5. Jawapan dah 5. N tolak 1 sama dengan 5. Removing H kita ada 5. 5 removing ada H, ada 5 H yang kita kena
buang. H. H. 5 removing H. Jadi kita susun. Okay. Kita susun. Bukan tersalah, bukan removing, remove H. Okey, yang ini adalah remaining. Okey, untuk prim remove, untuk kruskal remain. 5 kita kena kekalkan 5 remaining H. Berapa bilangan dia? Berapa remain H yang kita kena kekalkan? 5. Formulanya N tolak 1. Kalau untuk prim, removing H, berapa H kita kena buang? Kita formulanya adalah M tolak N tambah 1. Okay, untuk kruskal, remain H. Jadi kita langkah pertama kita dah buat. Kita dah tahu dah kita kena kekalkan 5 untuk dapatkan minimum spanning. Langkah kedua, kita susun. Kita susun increasing. Jadi yang paling rendah lah dulu. Kita ada AB. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada yang satu ada 3 kan? AB. Kita ada BE. Kemudian kita ada DE. Okey, DE. Selepas satu kita ada 2. Ada CF. Kemudian selepas tu kita ada, tak ada dah, kita ada 3. AD. Kemudian selepas 3 kita ada 4 sekali EF. Kemudian kita ada 5 2 kali DB. Dan juga EC. Dan yang terakhir kita ada BC. Ini 1 DE tadi. 1 CF 2 AD 3 EF 4 DB 5 EC 5 dan BC 6. Okey, jadi kita dah selesai dua langkah dah. Langkah yang ketiga adalah kita lukis semula. Remaining H, kita lukis 5 H. Dengan syarat bila kita lukis mula graf kita tiada cycle. Okey, tiada cycle. Jadi saya padam dulu ya. Jadi kita akan tengok satu persatu, saya akan guna graf ni lah. Nanti saya akan lukis mula di sini. Jadi kita tengok yang pertama. Okey, yang ketiga, langkah ketiga lukis mulalah. Lukis. Okey, lukis. Jadi yang pertama kita tengok AB. Okey, AB. Maksudnya kita lukis balik. Kita lukis A, B. Okey, gabungkan. Kemudian kita lukis, memanglah tak nampak lagi kan? Tak nampak dia connected ataupun tidak. Kemudian kita lukis BE. Kita sambungkan. Okey. Dan tulislah dia punya weight dia. Kemudian yang ketiga kita lukis DE. Okey, masih boleh lagi. Bersambung lagi. Dan tiada circle baru 3. Kemudian kita lukis CF. Okey. Kemudian CF boleh lagi 1 2 3 4, ada satu lagi kan AD. Okey, saya lukis guna warna lain ya. AD warna okey, AD. Jika saya lukis AD ini, AD dia ada cycle kat sini. Jadi tak boleh, AD tak boleh. Okey, jadi AD tak boleh. Kita abaikan AD lah. Jadi kemudian EF. Yang terakhir,
Kalau kita tengok sini, saya lukis EF. EF saya guna warna lain. Saya guna warna hitam lah. EF. EF. Jadi bila saya lukis EF, jadi semua vertex dah tersambung. Jadi saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun 5. Jadi stop lah. Berhentilah melukis. Jadi saya ada dah semua vertex dah tersambung. Adakah semua vertexnya sambung? Sambung, 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 sambung. Adakah cycle wujud? Tak wujud. Sebab tadi kita abaikan ni. Okey, B, C, B, E. Okey. Dah. Jadi kita dah dapatlah jawapan kita. Yang ni abaikanlah. Ni tak perlu buat dah. 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 Sebab kita cuma nak 5 sahaja remain H kita. Kita nak 5 H sahaja. Kita ada 1 H, 2 H. Sorry. Ini tak masuk ni. Ini tak lukis tadi kan. H kita 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lukis dan kita akan dapat ST kita lah. ST kita adalah campur lah ni. 1 campur 1, 2 campur 1, 3. 3 campur 4, 7. Campur 2, 9. ST kita adalah 9. Dapatlah kita jawapan kita. Itulah bagaimana kita nak mencari minimal spanning trees menggunakan Kruskal algorithm. Jadi yang terakhir kita skip minggu lepas adalah binary search tree. Topik 3, binary search tree. Okey, di sini terus dibagi contoh lah. Okey, dibagi contoh untuk kita mudah faham. Diberi satu jujukan nombor yang terdiri daripada nombor-nombor ni 21, 18, 30, 23, 46, 10 dan juga 20. Kemudian soalannya arahannya adalah draw binary search tree. Draw binary search tree by inserting the above numbers, nombor-nombor ni from left to right. Jadi ni left, ni right. Jadi langkah pertama, kita mesti masukkan nombor pertama. Nombor pertama kita ada 21. Kita ada 1. Dan nombor 21 ni akan jadi tengah-tengah dia. Okay, center dia. Kemudian habis. Okay. Nombor yang kedua adalah 18. Okey, untuk binary search tree, kita akan tengok ini saya kata tadi, inilah dia punya penentu dia. Kita akan tengok jika lebih besar daripada 21 dan jika lebih kecil daripada 21. Jika nombor seterusnya lebih besar daripada 21, jika lebih besar dia akan pergi ke kanan. Jika nombor tu lebih kecil daripada 21, dia akan pergi ke kiri. Kita akan susun dia ke kiri. Nombor 21 ataupun nombor berikutnya lah. Okay, kita akan tengok Jadi 21 kita lukis. Nombor 18. Jadi yang kedua ni 18. Adakah 18 lebih besar ataupun kecil daripada 21? Lebih kecil daripada 21 kan? Lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil, kita pergi ke kiri. Kita lukis 18. Okay, habis. Kita cek pula 30. Adakah nombor 30 besar ataupun kecil daripada 21? Kita tengok sini. Lebih besar daripada 21. Pergi kanan. Lukis 30. Kalau kita tengok sini, the root kita dah ada. Kemudian kita ada child dia. Okay, child dia. Habis 30. Kemudian kita tengok nombor 23 pula. 23 ni besar ataupun kecil daripada 21? Besar kan? Besar dia akan pergi kanan. Kemudian kita cek pula nombor 23 ni adakah besar atau kecil daripada 30? Kecil. Jika kecil dia pergi ke kiri. Kita lukis sini 23. Okey. Habis 23. Kemudian 46. 46 adakah besar daripada 21? Besar. Besar daripada 21 pergi kanan. Kita cek sini. Sampai sini cek pula. Adakah besar daripada 30? Besar. Okey, 46.
Habis. Okey, kemudian nombor 10 pula. Adakah 10 kecil daripada 21? Ya, kecil. Jika kecil, dia pergi ke kiri. Sampai 18. 18 cek. 10 ni besar ke kecil daripada 18? Kecil. Jika kecil, dia pergi kiri lagi. Habis 10. Okay, kemudian untuk nombor 20, adakah kecil daripada 21? Ya, kecil. Sampai sini. Adakah 20 kecil daripada 18? Tak, dia lebih besar daripada 18. Jika 18 lebih besar, dia pergi sebelah kanan. Jadi lengkaplah tree kita. Okay, ni terpakai kanan dan juga kiri. Jadi lengkaplah binary search tree kita.